Kalau kita tahu kalau di Malaysia ni terkenal dengan kesihatan herba. Betul. Dan mula dikenali di seluruh dunia kerana kita tahu kesannya tidak seperti yang chemical kerana dia merupakan bahan-bahan semula jadi dan tumbuh-tumbuhan. Betul. Kalau kat Malaysia ni famous ni kalau sebut herba je antara dua herba yang paling popular, Kacik Fatimah dan juga Tongkat Ali. Jadi COVID-19 pada kali ini, setahun kita menghadapi COVID-19, bagaimana kesan dia pengamalan herba ini untuk meningkatkan imuniti badan dan juga kesihatan badan? Orang sudah pun sedar untuk sekurang-kurangnya menjaga kesihatan. Bila jaga kesihatan, dia boleh meningkatkan imuniti badan. Jadi hari ini kita bersama dengan kita pagi ini Puan Safina Yaakob, pengasas Herba Asia, Presiden Malaysian Association of Herbal Industry Development MAHID. Assalamualaikum. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Okey, pertama sekali Puan boleh beritahu apakah maksud dengan kesihatan herba itu sendiri? Terima kasih. Maksud kesihatan herba itu adalah seseorang itu mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan pengambilan herba dengan betul. Ya, pengambilan dengan betul. Kerana pemakanan sihat itu akan menjadikan seorang itu sihat dan mempunyai imun badan yang kuat. Jadi dengan ketika ini adanya suasana tekanan untuk mencari sumber macam mana nak sihatkan badan, ya. Jadi herba tu di sekeliling kita dan kita perlu amati dia dan bagaimana untuk mengambil dengan betul. Jadi kalau secara pandangan mata orang biasalah yang melihat herba ini, ada yang boleh dijadikan ulam. Maksudnya dimakan secara terus bersama dengan nasi dan sebagainya. Ada juga yang macam akar kayu macam tadi, Kacik Fatimah atau Kak Ali dan sebagainya yang digunakan secara rebusan air. Ada juga digunakan untuk perawatan yang agak bukan perawatan tradisional, bukan moden. Jadi dalam konteks ini terdapat beberapa bahagian dalam kesihatan herba ini masih lagi ada tabu di kalangan masyarakat, terutamanya kalangan masyarakat moden yang tidak mempercayai herba. Betul. Sebelum kita pergi kepada pencegahan, perubatan dan seterusnya, mari kita pergi kepada asal, warisan. Ya, Malaysia ni kita berbilang bangsa. Kita ada Melayu, kita ada Cina, India, ya, dan kumpulan-kumpulan etnik yang lain yang maknanya kaya dengan pengetahuan tentang herba ni tadi. Jadi mereka ni sebenarnya yang adalah pengamal-pengamal dan mempunyai orang kata apa, kemahiran mengenal herba itu tadi untuk digunakan secara ulam ataupun untuk direbus sebagai orang kata apa, ubatan, ya, ataupun untuk diambil untuk pencegahan atau rawatan di luar kulit. Jadi terma-terma ni kena faham supaya setiap herba ataupun tumbuhan ubatan yang diambil sana tahu ada racun ke, bergetah ke dan sebagainya. Jadi untuk tahu ini kita selalunya merujuk kepada kita punya atuk kita, nenek kita, iaitu apa dia? Amalan tu tadi. Amalan tu kalau arti kata sekarang tu SOP lah. Cara-cara yang betul tadi. Jadi khazanah kita yang ada di negara kita sendiri, kita harus dekatkan diri kita. Kita patutnya mengamalkan dia. Ya, macam negara-negara luar sana seperti Thailand, ya, setiap hidangan mesti ada ulam. Portion dia banyak daripada kata nasi. Okey, tengok kita kat Malaysia. Dia akan letak sebakul terus. Pusingkan dia. Nasi banyak ke ulam banyak? Mungkin ulam 2 je lah. 2 helai ke, kan? Daging lebih. Jadi kita kena tukarlah tu. Portion tu kena tukar. Jadi kita membalancekan diri kita sendiri, pemakanan kita, dan selangsung dengan tu gaya hidup tu akan sihat. Okey? Jadi apakah kebaikan sendiri kesihatan herba ni? Apakah kebaikan beri kesan kepada tubuh badan kita itu sendiri? Sangat terselah. Herba ni adalah satu sumber alam yang mempunyai efek luar dan dalam. Ya. Satu, saya nak tekankan dan kongsi tentang bagaimana melalui herba, pemakanan herba tadi boleh membantu meningkatkan imun badan kita sendiri. Ya, kita mesti kenal pokok-pokok yang ataupun ulam-ulam yang boleh kita ambil untuk imunisasi diri kita. Contohnya kunyit itu sendiri. Kunyit, jangan kita sakit baru nak makan herba. Itu satu yang macam cakap tadilah, tabu, ya. Bila herba tu dilihat sebagai ubat, sebenarnya adalah makanan. Kita mula dengan makanan, masuk dalam mulut kita, kita makan dia. Kalau kita sebelum sakit kita ambil, kita tak sakit. Tapi kalau dah ambil
dah sakit baru nak makan, mungkin proses tu lama kerana herba itu dia makanan. Jadi dia kena proses dalam badan kita itu sendiri. Dia kena uraikan dia. Jadi adakah herba ini seelok-eloknya diambil secara semula jadi? Contohnya macam ulam-ulaman, misalnya kucing gambar kat belakang. Betul sangat. Jadi apabila timbulnya perubatan moden, herba ini dikapsulkan dalam bentuk kapsul. Jadi perbezaan itu bagaimana? Okey. Setengah-setengah herba tu susah untuk didapat ataupun adanya rangkaian farmasi, syarikat-syarikat farmasi luar sana mempermudahkan cara pengambilan dalam bentuk kapsul. Tetapi apa sahaja yang diproses, mungkin ada penambahan bahan asing dan perlu melalui satu piawaian yang betul. Ya, perlu diregisterkan ataupun didaftarkan jika dijual secara terbuka. Tapi saya berkata tadi kembali kepada gaya hidup sihat di rumah itu sendiri. Okey, COVID berlaku dan ini memberi impak kepada individu tu. Ya, macam mana dia perlu sihat? Macam mana saya nak cegah diri saya supaya tidak sakit? Ya, jika imun tu dah rendah, mesti kita mudah diserang penyakit. Ya, so jadi sebagai ibu dan bapa di luar sana, kita kena didik keluarga kita, sediakan pemakanan sihat di rumah, banyakkan portion-portion herba tadi, dan impak tu juga berlaku dengan gaya hidup mereka untuk menanam herba pula. Dia tanam dan dia gunakan sebagai sayuran. Contohnya sekarang ni banyak gunakan bunga telang untuk buat jus dia. Dia campur dengan lemon, dia campur dengan ais sikit dan madu. Jadi itu bahan asli lah yang bagus sebenarnya. So, jadi kita bertukarlah daripada minum carbonated drinks ataupun ready-made juice yang mungkin ada preservatif dan ada gula yang tinggi. Jadi anak-anak kita sediakan satu yang mentah ataupun secara semula jadi tadi. Ya. Bagaimana pula dengan kesan kesihatan herba terhadap COVID-19 yang berlaku sekarang ini? Kalau macam penggunaan herba di negara kita, ini semua tertakluk di bawah Kementerian Kesihatan. Ya, ingin saya katakan tadi, amalan itu bermula daripada rumah dan juga individu itu sendiri. Tetapi jika dalam bentuk komersial, ya, apa saja yang diolah perlu melalui pendaftaran ataupun dibenarkan di bawah akta-akta Kementerian Kesihatan. Ingin saya kongsikan di sini, di mana negara luar sana sangat berkeyakinan dengan sumber alam mereka. Contohnya negara Kuwait telah mengisytiharkan penggunaan herba dalam rawatan COVID itu sendiri. Ya. Ini bukan saya katakan sendiri, di dalam news saya nyatakan. Negara Vietnam, dan mereka menyediakan vaksin mereka menggunakan bahan asli mereka, sumber alam mereka. Kita Malaysia kaya dengan sumber alam. Ya. Dengan syarat kita perlu menilai sama ada benda ini berpotensi atau tidak untuk masyarakat keseluruhannya. Ya. Thailand sendiri baru-baru ini telah berkongsi tentang penggunaan pokok akar cerita ataupun hempedu bumi, yang mana hempedu bumi ini memang digunakan untuk demam malaria dulu. Ya. So, jadi apa kurang negara mereka dengan kita? Kita pun ada herba kita sendiri dan kita patut berbangga dengan herba kita yang memang sedia ada dari turun-temurun lagi. Ya. Okey, kalau kita tengok, kalau dari segi buah-buahan yang kaya dengan vitamin C, itu boleh mengelakkan daripada kanser ataupun anti penuaan. Anti penuaan. Yeah. Macam berries, limau, apa pun yang masam lah sebenarnya. Kalau herba pula, mungkin kita boleh bagilah secara ringkasnya apa yang boleh. Kita ada roselle. Ya. Dikategorikan sebagai herba. Ya. Kita ada roselle, kita ada belimbing buluh. Wow. Nak apa lagi? Belimbing buluh terlalu masam untuk saya. Kita boleh olahkan tu jadi. Kita ada cermai, buah cermai. Kalau di India dipanggil buah cermai jenis dipanggil amla, kita ada cermai kita. Main lastik tu pakai tu. Yalah, buah cermai. Tapi kalau kita tidak tengok, benda ni mempunyai vitamin C yang sangat tinggi. Okay. Sebab itulah macam saya katakan, kita sebenarnya, mungkinlah kata kat Malaysia, minta maaf saya katakan, kita banyak dipengaruhi oleh mungkin media, mungkin perspektif barat. Apabila vitamin C mesti oren, anggur, berries dan sebagainya, sedangkan kita terlupa banyak kita ada yang sama ada terlupa ataupun kita tidak bangga dengan kita punya hazanah sendiri. Dan senang hidup. Kalau belimbing buluh tu, kalau campak kita campak di hidup,
pokok dia banyak sangat berbuah. Habis tinggi buat sambal. Cuma kalau saya tanam, tangan saya panas. Saya tak tahu kenapa pokok itu tak hidup. Itu kita kena boleh belajar. Boleh belajar. Macam boleh ajar. Tanam herba lepas ni. Jadi kita dah tahu dah apa jenis buah ataupun herba yang ada. Jadi herba apa yang disyorkan untuk anti radang pula tu? Anti radang yang sedia ada dalam semak tu, dalam tu kalau dalam semak pergi untuk anti radang pokok semalu. Yang usik je dia. Okey. Pokok semalu. Daunnya, bunganya, Seluruh pokok itu boleh digunakan sebagai herba. Memang tidak di US boleh satu digunakan. pot dia jual $60 USD. Ya. 60. 60. Yes. 60 kali 4, RM240. Ya, Dekat sini kita main-main macam tu. Dan juga sini kita potong je, nyemak saja. Sebab dia berduri. Ya. Memang boleh So digunakan. akar dia dulu pada sama ada saya nak sebut zaman dulu ke pada dulu nenek moyang kita, generasi sekarang berlaku tahu tentang herba sebab dan kita perlu berterima kasih dengan kita punya nenek moyang dulu. Betul. Ya, itu kita punya ID kita. Itu kita punya jenama kita punya brand kan kita. Melayu ke Cina ke India ke, macam India dia bangga dengan Ayurveda dia. Ya, dengan Thailand dengan dia punya rawatan Thai dia. Indonesia dan Indonesia dia, Chinese dengan Chinese dia. Kita Melayu ada perubatan Melayu kita. Dan Melayu kita di Malaysia pula Islam dan ada perubatan Islam juga. Kita ada makanan sunnah. Ya, semua tu dah termaktub dalam Al-Quran. Dah ada bukti dalam Al-Quran, bukan saja kita jual-jual saja. Untuk antibiotik, ambil madu. Ya? Betul. Research dah banyak. Jangan tanam ataupun buat sesuatu yang research belum ada lagi. Ya? Banyak perbelanjaan. Buat sesuatu yang within our range, maksudnya yang ada di negara kita sendiri, supaya kita Memang telah menjadi dibuktikan secara scientific. supaya bila ada berlakunya kesan macam ni, kesan pandemik COVID ni bagi impak pada ekonomi B40 ataupun suri-suri rumah kat luar sana, mereka pun boleh berniaga, tanam keliling rumah herba-herba ni dibuat sebagai jus dan sebagainya. Secara langsung kita mengolahkan pemakanan sihat. Secara langsung dia menjadi pembekal. Secara langsung kita mewujudkan rantaian pembekal-pembekal dalam herba dalam negara kita sendiri. Dan kita tidak boleh lagi bergantung dengan import. Ya, so ini ruang perniagaan lah. Tapi cakap pasal herba tadi, contohnya semalu tu, dulu-dulu digunakan semalu tu untuk demam panas. Okey. Demam panas, bronkitis ya, semalu. Tapi kita, kalau tak tahu, kita memang tak tahu, kita cari sumber macam mana nak tahu. Saya rasa dalam soal ini adalah kefahaman masyarakat. Mereka pisahkan perubatan herba dengan perubatan moden. Jadi apabila mereka pisahkan, masyarakat moden, anak-anak muda yang baru, itu gaya hidup lah saya cakap dia. Dia dah pisahkan sebab tu dia tak tahu tentang cermai, libing buluh dan sebagainya. Mungkin pendapat Puan sendiri melihat kempen kesedaran kita supaya kita boleh satukan antara perubatan herba ini memang telah dibuktikan secara saintifik berjaya dan kita ada sumbernya dengan banyak. Bagaimana, Puan? Kempen kesedarannya. Kempen kesedaran yang sedia ada ke ataupun sedia ada apa kita boleh improvise cadangkan. Kalau saya banyak cadangan. Silakan tak apa. Ini masanya saya cadangkan supaya Kementerian Kesihatan itu sendiri mengajak semua masyarakat untuk meningkatkan imun badan, makan makanan sihat yang berasaskan tumbuhan ubatan di Malaysia. Dengan itu kita dapat mengurangkan banyaknya kes-kes orang kata apa bukan penyakit yang keranakan COVID tetapi yang penyakit sedia ada. Ya, mungkin kanser ataupun non-communicable disease. Ya, ataupun diabetik dan sebagainya. Di mana Malaysia mempunyai rating yang tinggi sebab kita ni negara yang makanan dia berbagai. Sebab kita mempunyai berbagai bangsa. Kita ada rendang lah, kita ada kuih tiaw lah dan sebagainya. Kan, dan seterusnya banyak yang berminyak. Jadi kita kena orang kata balancekan situ. Sebab agensi-agensi lain adalah menyokong yang melihat akta-akta pencegahan ini terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan. Jadi kita fully utilize apa yang ada di Malaysia, sumber yang kita ada. Betul. Banyak sebenarnya. Macam boleh buat kebun semalu. Betul. Kebun semalu. Betul. Boleh buatlah maksudnya. Ya, maksudnya yang mungkin itu tidak dilihat sebagai berpotensi jika mereka tak tahu. Tapi jika mereka
orang kata apa, ada jaringan di dalam permintaan pasaran di mana saya sendiri telah melibatkan diri saya dalam industri herba ni selama 17 tahun ya. Bukan membuat produk tetapi memasarkan, mempromosikan dan juga menggabungkan jaringan-jaringan dalam dan luar negara supaya kita belajar daripada luar negara apa permintaan mereka, macam mana mereka buat, apa yang kita perlu buat persediaan. Ya, di Malaysia kita dah, negara kita banyak melaburkan duit dalam penyelidikan. Kita dah ada. Kita dah ada. Masa dia sekarang. Untuk mengambil kesempatan supaya kita mempunyai masyarakat yang sihat. Ya. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit apakah amalan herba yang Puan lakukan di rumah? Saya setiap pagi mesti ambil minyak kelapa dara. Okey. Minyak kelapa dara itu memang raw minyak itu ataupun dicampur dengan air ke macam mana? Tak ada. Raw. Oh, minyak kelapa dara. Dulu-dulu apa saja je mesti minyak kelapa. Masak minyak kelapa. Sapu kat rambut supaya lebat minyak kelapa. Nak cantikkan muka supaya kening tebal, bakar kelapa pergi coreng kat sini. Okay. Tapi proses penghasilan minyak kelapa itu secara tradisional sangat memakan masa yang lama. Senang saja. Semuanya tuang dalam tempayan, dia tutup, dia ferment. Bila dia terpisah, dia punya slush tu. Dia ferment ataupun dimasak dengan lama? Ada dua cara. Ada yang masak, yang ferment tu, dia cara penampaian tu, itu yang asli, yang masak untuk cepat. Saya buat, keluarga saya buat tu kira dah cepat lah. Itu kira paling cepat lah tu. Kena ferment. Kena peram. Ya, kena peram. Itu merupakan proses yang sebenar. Itu dia panggil tu minyak asli macam minyak pure. Bila dia fermentkan tu kan, dia terpisah ya, air dengan minyak tu tadi. So keladak tu ke atas kita kaut, kita buang. Dulu betul ditapiskan. Lepas tu barulah dia nak rendamkan dalam halia ke atau untuk kunyit ke, direndamkan. Itu campuran lain dia supaya herba tu, itu pengolahan dan penggunaan herba, bidan-bidan tu dan bidan pengamal-pengamal dulu ya, barisan frontliner dulu-dululah kita panggil. Mak bidan, tok batin, tukang-tukang urut tu, yang tukang andam, mak andam dulu kan sebelum pengantin nak bersanding ke, dia dah seminggu tu dia buat prep dah. Naik seri, dia gunakan bunga-bunga. Sebab dalam bunga tu dia punya ada aura dia, dia ada bauan dia tu sendiri. Kita bercakap dengan Ajah ni rasa macam ada aura dia. Feel soul dia tu ada. Sebab herba tadi, impak herba tu nak gunakan kegunaan dia boleh digunakan dalam culinary. Betul. Dalam sebagai bentuk beauty product. Adat istiadat. Rawatan. Banyaklah. Selepas ini mungkin kita akan jemput lagi Puan untuk cerita. Kita rasa kita kena bawa satu herba digunakan secara apa yang boleh dilakukan, terus dia apply dekat muka ke contohnya. Selepas ini mungkin boleh Boleh. Letak apa pokok semalu ya. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Safina Yaakob, pengasas Herba Asia, Presiden Malaysian Association of Herbal Industry Development. Melihat kepada kita bagaimanakah herba dan juga potensi yang ada di Malaysia, khususnya dalam penggunaan herba untuk kita meningkatkan kesihatan badan. Terima kasih banyak-banyak Puan. Terima kasih Puan. Okey Ridwan.